jangan engkau banyak bertanya. Sifat ke-22. Kita pergi sikit lagi tau. Sifat ke-22, jangan engkau banyak bertanya. Dah. Kerana orang bertanya lemah imannya. Ada cerita kan. Ustaz mengajar, anak murid tanya macam-macam. Tak boleh jawab kan. Jadi dia jawab gitu. Anak murid tanya soalan pelik. Dah. Ustaz, dia kata, macam mana bila kita nak buka puasa ni? Dia kata buka puasa itu bila tu terbenamnya matahari. Jadi anak murid pun tanya lagi, macam mana tunggu kalau tunggu tak terbenam matahari? Dia tunggu tak terbenam matahari. Soalan anak murid pelik juga kan. Jadi dia pun tak boleh jawab. Kokak. Dia pun kata, orang yang bertanya banyak bertanya itu adalah lemah imannya. Senyap anak murid tak jawab. Tak tanya lah. Jadi nak jawab soalan orang tu pun tengok juga. Dia jadi doktor saya soal. Macam-macam ni pasien penyakit ni dah. Dia tanya, bagi tahu sekali dah tak dengar orang tua kan. Ya. Nak makan penyakit darah tinggi, jenis ada angin tu nak makan duri kan. Nak makan tu makan ni. Doktor pesan dia tak boleh makan. Nak makan juga. Kena pandai-pandai lah tu. Tak. Baik, jangan engkau banyak bertanya tetapi hendaklah engkau banyak beramal. Tak. Boleh tanya ni dalam beberapa keadaan. Tanya tu tak tahu. Tak. Dia ada orang yang ditanya kan. Tanya tu kadang-kadang orang nak tahu, kita wajib jawab. Kadang-kadang orang tanya tu nak test, nak uji. Dia pandai kada nak tanya, dia tanya. Ni tak payah jawab ni. Tak. Yang kedua ada nak tanya jenis nak pelagak tak. Dia ngaji Tok Guru ni, dia mari Tok Guru ni, dia pun tanya Tok Guru ni. Tok Guru pun jawab tak serupa dengan soalan, jawapan Tok Guru ni bagi. Dia kata, "Macam mana saya tanya ustaz ni kata begini?" Pula. Habis dia kata, ni tak payah jawab ni. Tak. Kena ada nak bertanya tu, kena ada juga ada. Jangan sebut Tok Guru. Bila ada jawapan yang tak betul, saya dengar jawapan ustaz ni lain. Sudah tu ustaz ni malu kan. Jadi gitu keadaan dia. Bertanya, boleh tanya ni tak masalah. Dan apa yang masih baki daripada pertanyaanmu, ada lagi soalan yang tak jawab ni, kata Imam Ghazali, adalah telah tertulis jawapannya di dalam kitab-kitab karanganku. Tak payah jawab sini. Imam Ghazali kata tak, boleh buka Ihya Ulumuddin, boleh buka Hidayah. Tak payah sini. Tak. Maka carilah di sana. Carilah. Tak semua dia nak suap. Dan anak murid ni tak ada hayut, semua dia nak suap. Tak. Boleh tanya kepada kita. Tanya, bila kita tahu, kita banyak mencari. Bila banyak mencari itu, banyaklah bertemu dengan jawapan. Dan menulis setengah daripadanya adalah haram. Kata Imam Ghazali, boleh kalau tulis, tapi tulis jadi haram. Sebab apa? Sebab kerana ia adalah ilmu zauqi, saya sebut tadi. Ia hanya didapati melalui kelazatan dalam amalan. Dan beramallah dengan ilmu yang telah engkau ketahui. Banyak dah ilmu mengaji selain ni, ada amal tu supaya terbuka bagimu hijab. Hijab ni dibagi adalah penutup antara kita dengan Allah Ta'ala. Biar buka tu tak apa, ilmu yang belum engkau ketahui supaya buka sehingga disebut dalam kitab hikam, man amila bima alima warathahu ilman bima lam ya'lam. Siapa-siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu. Kita tahu ni kita tahu gantan, kita beramal gantan. Tak tahu ni, tak tahu. Warathahu Allah Ta'ala akan beri kepada dia satu ilmu yang dia tak tahu. Maka Allah Ta'ala akan beri ni panggil ilmu laduni sebagainya. Kena beramal dulu ilmu. Maka yang setingginya Allah Ta'ala akan beri, Allah Ta'ala buka kepada kita benda yang kita tak tahu. Wahai anakku yang tercinta, selepas hari ini janganlah engkau banyak bertanya kepada aku lagi. Marah juga Imam Ghazali ni. Sebab banyak tanya. Anak murid dia jadi banyak tanya. Daripada segala kemusykilanmu kecuali hanya dengan lidah hatimu. Kerana dia mengenai firman Allah, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Dalam surah tak silap saya, surah Hujurat. Seandainya mereka bersabar menunggu sehingga engkau wahai Muhammad keluar dan menghadapi mereka, maka itu adalah sesungguhnya lebih baik bagi mereka. Dan terimalah, ini surah Kahfi ni, nasihat Nabi Allah Khidir
alaihissalam ketika mana ia berkata kepada Nabi Allah Musa, fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Dan ayat terbaca dalam surah Kahfi ini, maka janganlah engkau segera bertanya kepadamu tentang sesuatu sehingga sampai masa kau cerita. Kembali tak, jangan engkau terburu-buru hendak bertanya sebelum sampai masanya. Ada. Maknanya apa ni? Maknanya nak mengaji kena sabar. Ada setengah orang tak boleh sabar dengan guru, dia nak bertanya saja. Maka ini satu benda yang tak baik juga, kerana sifat nak mengaji kena sabar. Sabar pertama sabar kerana guru. Tak. Yang kedua sabar dengan keadaan tepat. Tak, kadang-kadang kita kuliah kita kuliah kita begitu lah. Tak. Lebih baik UKN lagi tepat. Tak. Dia kuliah pun ekor. Sini kadang-kadang ada ekor. Mak dia setara-setara ngaji Jamiah Mansurah ni bagus lah. Kita tengok Jamiah Azhar. Tak. Meja berlubang, kursi tak tahu zaman bila tak tahu tukar. Sabar kita nak ngaji kita sendiri dah. Faktor persekitaran. Lepas tu pula dengan bawa yang bising kita nak jawab kuasa. Tak. Morokek dah. Tak ada tak berlaku sini. Kita nak dalam dewan kuliah tulis sila diam dalam dewan kuasa ni nak jawab dengan tenang. Mesin ni hok jaga merokek isap rokoknya dah bising sembangnya jawab telefonnya. Kita bunyi telefonnya marah. Hok dia bunyi telefon tak apa, ni kena sabar kan. Dah. Kan banyak perkara dah. Suka berlaku ni, saya mengalami berlaku ni dah. Keadaan begitu kuasa mesin. Baik. Kata dia, dan apabila telah tiba masa, ayat Al-Quran, sa'urikum ayati fala tasta'jilun, selagi akan aku perlihatkan kepada kamu akan tanda-tanda kebesaranku, maka jangan kamu terburu-buru mendesak. Tak ada tu. Maka jangan kau tanya seperti masa dunia balik. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru, apakah mereka tidak mau berjalan di atas muka bumi lalu mereka dapat melihat. Ini dalil kenapa mengapa Allah Ta'ala ataupun Islam menggalakkan kita ni dia melancong. Dia berjalan. Ada duit kau nak pergi UK lagi mana pergi kan. Sebab ni afalam yasiru fil ardi fayanzuru, lagi tengok keadaan. Sambung ayat ni, kaifa kana aqibatul mukazzibin, bagaimana Allah Ta'ala berikan kesudahan kepada orang yang berdusta ayat Allah ni. Ayat Allah suruh berjalan, melihat kebesaran-kebesaran Allah. Tengok begitu bukan pergi saja. Melihat inilah tanda supaya kita jangan lagi ambil sebagai pengajaran, iktibar. Jangan jadi seperti Fir'aun. Boleh tengok sendiri di piramid semula. Ada orang kata boleh pergi, nak pergi lah. Tapi dengan syarat tengok tu bukan pergi tengok saja lah. Tengok ni ialah Fir'aun. Maknanya kesudahan Fir'aun ni lawan risalah Allah. Begini Allah Ta'ala buat. Orang kata, setengah orang kata jangan pergi. Ikutlah nak pergi mana boleh berlaku. Wahai anakku cinta, demi Allah, seandainya engkau terus berjalan, engkau akan melihat perkara-perkara yang sangat ajaib pada tempat, dan korbankanlah jiwamu untuk sampai ke sana tempat pun. Tempat yang manzil dia kata. Korbankanlah jiwamu untuk sampai ke sana. Ini panggil tadhiyah, pengorbanan. Sebab nak pada kesenangan perlukan pengorbanan. Nak pada najah puasa kena susah sikit dulu. Ni nak najah puasa tak mau susah. Maka tak betul lah, konsep dia tak betul. Kerana punca daripada segala kejayaan ialah pengorbanan jiwa raga. Seperti perkataan Zunnun al-Masri, ada seorang ulama nama di Mesir ni, nama Zunnun al-Masri, rahimahullahu ta'ala, kepada salah seorang anak muridnya. Dalam bahasa Arab dia kata apa? In qaddamta ala badlir ruhi fata'al, wa illa fala tashtaghil bitirhatis sufiyyah. Itu masuk dalam kalimah bahasa Arab, diterjemah, jikalau engkau bersedia untuk berkorban dengan segala jiwa ragamu, maka teruskanlah perjalananmu. Fata'alim, mari kalau kamu boleh mampu untuk nak korbankan jiwa kamu, mari ke arah sufi, mari. Sebab dia Zunnun al-Masri ni seorang tasawuf sah. Seorang Masri sah. Wa illa, kalau tak boleh, fala tashtari, jangan bercakap. Jangan sibuk dengan ibarat-ibarat dengan lorong-lorong ai sufi yang kita ni banyak berteori, tak praktikal pun.
dia cakap apa nama Pak Yaqozoh, cakap apa nama mimpi ni jumpa Nabi hebat. Cakap teori dia cakap. Sedangkan sufi tasawuf ni bukan dari segi cakap, dia adalah maksud dia kena nak buat sifat mazmumah, nak buat sifat takabur, kena tekan nafsu, kena tekan kena elakkan daripada banyak-banyak perkara sebab nak buat sifat mazmumah, kena pada mujahadah. Kalau tak boleh mujahadah, tak usah cakap bab tasawuf. Itu maksud Zunun al-Muslimin.